Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung PDPR kita. Okay, tajuk yang baru pembakaran. Okay, pembakaran maksudnya tindak balas antara bahan yang dipanaskan dengan oksigen yang membebaskan tenaga cahaya dan haba. Okay, syarat-syarat berlakunya pembakaran. Pertama, mestilah ada oksigen, ada haba dan juga bahan api. Pelajar boleh rujuk buku teks. Aktiviti 7.3. Tujuannya membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan untuk pembakaran. Menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Anda mempunyai 4 bahan: rod kaca, kayu, lilin, batu. So, keempat-empat bahan ini anda letakkan di atas nyalaan api penunung bansen. Apakah yang anda perhatikan? Dalam pemerhatian anda, tuliskan sama ada api menyala ataupun tiada api menyala. Ataupun pelajar boleh tulis terbakar atau tidak. Soalan 1. Berdasarkan pemerhatian anda, kelaskan bahan-bahan tersebut kepada bahan api dan bahan bukan api. Jika awak ataupun pelajar mendapat soalan kelaskan, pelajar perlu menjawab dalam bentuk jadual. Boleh lihat jadual yang di atas ni contoh. Jadi kat sini bahan anda boleh gantikan dengan bahan api. Pemerhatian ni tukarkan kepada bahan bukan api. Jadi kelaskan A, B, C, D. Yang mana satu bahan api, yang mana satu bahan bukan api. Bahan api maksudnya apabila kita letak di atas nyalaan api penunung bansen, ia akan terbakar. Bahan bukan api maksudnya bahan ini kita letakkan di atas nyalaan api penunung bansen, bahan itu tidak terbakar. Nombor 2, apakah kesimpulan yang anda dapat buat daripada aktiviti ini? Kesimpulan ni kita kena jawab semula kita punya tajuk tadi. Menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Jadi kesimpulannya, bahan api diperlukan untuk pembakaran. B. Menentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Anda ada 2 jenis lilin, lilin X dan lilin Y. Kedua-dua lilin ini dipasang, dinyalakan api. Apa bezanya? Lilin X anda masukkannya di dalam balang gas. Lilin Y anda biarkannya di udara. Soalannya, pilih lilin yang mana akan menyala lebih lama. So, anda kena pilih sama ada X atau Y. Lilin X dengan lilin Y yang mana akan menyala lebih lama? Tentulah lilin yang lilin yang berada di udara. Maksudnya lilin yang tak ditutup dengan apa-apa, lilin itu akan menyala dengan lebih lama. Jadi lilin X ke lilin Y? Kenapa? Bila soalan mengapa, anda kena jawab kerana. Kerana mempunyai. Apa beza ditutup dengan balang gas dengan tak ditutup balang gas? Bila udara ditutup dengan balang gas, bilangan oksigen di dalam udara ini adalah terhad.
Okey, jika lilin itu tak ditutup dengan balang gas, lilin ini mendapat banyak oksigen. Jadi kerana mempunyai oksigen yang banyak. Nombor 2, gas apakah yang diperlukan untuk pembakaran lilin? Bila soalan pembakaran lilin, gas apa yang digunakan dalam pembakaran lilin? Jawapannya hanya satu, gas oksigen. Apakah kesimpulannya? Jawab balik semula. Apa tujuan kita buat eksperimen ini? Oksigen diperlukan semasa pembakaran. C. Menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. Anda ada dua jenis mancis, P dengan Q. Mancis P disimpan dalam bahagian sejuk beku, manakala mancis Q tidak disimpan di dalam penyejuk beku peti sejuk. Kemudian anda menyalakan api pada kedua-dua mancis P dan Q. Perhatikan perubahan yang berlaku. Adakah mancis P dan Q menyala? Kalau soalan itu adakah, awak kena jawab ya atau tidak. Dan dan. So mancis P menyala, mancis Q menyala ke tidak menyala? Mengapa? Maksudnya kat sini, mancis ini adalah bahan api. Mancis ini adalah bahan api. Jadi bahan api yang kering, bahan api yang kering perlu untuk pembakaran. Jadi kerana mempunyai, kenapa antara mancis P dengan Q ni kenapa dia menyala? Kerana mempunyai haba ataupun tidak sejuk. Apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Haba diperlukan semasa pembakaran. Sebab itu kalau awak lihat kenapa kayu basah susah untuk terbakar? Kerana kayu yang basah tidak mempunyai haba. Seterusnya kita masuk kepada alat pemadam kebakaran. Sebab kita belajar berkenaan dengan kebakaran, jadi kita kena tahulah jenis-jenis alat pemadam api. Alat pemadam api ni ialah alat perlindung kebakaran. Ini contoh gambarnya. Prinsip kerjanya menghapuskan salah satu faktor kebakaran. Kita ada 3 faktor, oksigen, haba dan bahan api. Ini adalah contoh-contoh jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan berdasarkan bahan yang terbakar. Jika bahan yang terbakar itu adalah pepeja, contohnya kayu, kain atau kertas, anda boleh padamkannya dengan air ataupun serbuk kering. Serbuk kering ni ada dalam pemadam api. So dalam pemadam api ni ada jenis serbuk kering, ada jenis karbon dioksida. Jika bahan yang terbakar itu adalah cecair seperti minyak, varnis dan cat, anda boleh gunakan busa, serbuk kering ataupun karbon dioksida. So anda boleh lihatlah dekat contoh ni. So bahan-bahan yang tertentu hanya boleh dipadam menggunakan alat pemadam yang tertentu. Bukan semua boleh dipadam menggunakan air. Teknik pemadaman kebakaran. Ada 3 teknik. Pertama, menyelimut. Kenapa kena menyelimut? Untuk memutuskan oksigen atau udara. Maksud dia, jika berlaku kebakaran kecil, anda boleh ambil selimut dan tutup sahaja punca kebakaran itu. Jadi
Bila anda menyelimut, maksudnya anda sudah memutuskan oksigen atau udara. Jika tiada oksigen ataupun udara, maka kebakaran itu boleh terpadam. Kedua, mendinginkan. Sama ada menyembur air atau karbon dioksida pada punca kebakaran tersebut. Ketiga, mengurangkan atau memutuskan bahan bakar dengan cara menutup bekalan gas ataupun minyak. Okey, ini cara awak memadamkan kebakaran jika tak ada alat pemadam api. Seterusnya, apakah amalan ataupun sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran? Pertama, simpan mancis ataupun pemetik api di tempat selamat sebab mancis dan pemetik api adalah bahan bakar. Tidak membuang potong rokok ketika apinya masih menyala sebab puntung rokok itu ada api. So api ni dia boleh jadi besar. Jauhkan bahan mudah terbakar daripada api. Masak alat pengesan asap dan penggera kebakaran di rumah. Sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada suatu sumber elektrik.